Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maira dan kawan saya Sarah. Kami akan membentangkan tajuk mempertahankan agama dan negara PSI tingkatan 5. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-39 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Maksudnya, diizinkan berperang bagi orang yang diperangi sebab mereka telah diinaya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa untuk menolong mereka. Seterusnya, tuntutan hukum. Pertama, keizinan untuk berperang dengan kaum musyrik jika orang Islam dizalimi. Kedua, kemenangan bagi orang yang apabila diberi kedudukan di bumi, mereka akan melaksanakan kewajipan solat kepada seluruh ahlinya. Ketiga, orang yang diberi kemenangan juga akan menunaikan zakat sebagai salah satu cabang ekonomi Islam. Keempat, bumi akan dimakmurkan dengan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar supaya dapat memelihara keharmonian dalam masyarakat. Seterusnya, pengertian. Pengertian mempertahankan agama. Memelihara agama daripada sebarang ancaman dengan mempertahankan kewujudannya serta menolak sebarang langkah penentangan dan menghapuskannya. Seterusnya, mempertahankan negara. Mempertahankan serta mengekalkan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk penjajahan dan pencerobohan. Seterusnya, tujuan. Tujuan mempertahankan agama dan negara yang terdapat dalam ayat. Pertama, memelihara agama daripada dihapuskan oleh musuh Islam. Kedua, diusir dari tempat tinggal tanpa alasan. Ketiga, dizalimi dan dianiaya oleh orang kafir. Keempat, menjamin kebebasan beragama dan keselamatan tempat ibadah. Seterusnya, kaedah istinbat hukum. Berdasarkan lafaz udina, iaitu fi'il madhi lil majhul yang memberi maksud diizinkan berperang. Keizinan daripada Allah menunjukkan hukumnya harus. Oleh itu, dibenarkan berperang dengan orang kafir jika umat Islam dizalimi oleh mereka. Sebab nuzul ayat. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk memberi keizinan berperang kepada umat Islam yang ditindas oleh kaum musyrik. Sebelum itu, mereka pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bersabar kerana baginda belum mendapat perintah untuk berperang. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah ke Madinah, turunlah ayat ini. Tujuan lain diizinkan berperang. Pertama, mempertahankan diri daripada diserang oleh musuh dari luar. Kedua, mempertahankan akidah sahih dari dicemari fahaman yang terpesong. Ketiga, menegakkan keadilan dan menghapuskan fitnah untuk membersihkan nama baik Islam sehingga mewujudkan keharmonian. Kepentingan mematuhi syarat dalam mempertahankan agama dan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, dan perangilah kerana agama Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang memerangi kamu. Janganlah kamu menceroboh, iaitu dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka akan orang yang menceroboh. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-190. Terusnya, riwayat Nabi an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ughzu bismillahi fi sabilillahi qatilu man kafara billahi ughzu wa la taghullu
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع. Maksudnya, daripada Sulaiman bin Buridah, daripada bapanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, bertempurlah atas nama Allah SWT dan di jalan Allah SWT. Perangilah orang yang kufur kepada Allah SWT. Bertempurlah dan jangan khianat, jangan melanggar janji, jangan membunuh dengan cara yang kejam, serta jangan membunuh anak-anak dan orang-orang yang berada di dalam gereja. Riwayat Muslim. Seterusnya, antara adab-adab dalam berperang, yang pertama ialah larangan membakar manusia. Yang kedua, larangan membunuh para pekerja dan petani. Yang ketiga, larangan meruntuhkan rumah-rumah ibadat. Yang keempat, larangan memusnahkan harta, tanaman dan binatang ternakan. Yang kelima, larangan untuk membunuh orang tua, wanita atau kanak-kanak. Yang keenam, larangan membunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Dan yang terakhir, mematuhi semua bentuk perjanjian dan perdamaian. Antara hikmah menjaga adab dan etika dalam peperangan pula ialah membuktikan Islam tertegak bukan atas mata pedang atau kekerasan. Yang kedua, Islam mengutamakan aspek keamanan dan kedamaian dalam peperangan. Jika musuh ingin berdamai, peperangan akan diberhentikan. Ketiga, Islam menghormati dan menghargai nyawa manusia dan melakukan apa-apa sahaja yang mungkin untuk menyelamatkan nyawa tersebut. Di samping itu, antara hikmah diizinkan berperang dalam Islam, yang pertama, Allah SWT menjanjikan balasan syurga kepada mereka yang gugur syahid di jalan Allah. Yang kedua, kedudukan umat Islam bertambah kuat dan dipandang tinggi kerana nasib mereka terbela. Dan yang terakhir sekali, menjadikan negara aman dan tenteram kerana peperangan akan membawa kepada kemusnahan. Seterusnya, tindakan yang sesuai dengan tuntutan ayat hukum untuk diamalkan dalam kehidupan. Yang pertama, sentiasa mengikuti perkembangan semasa tentang peralatan moden dan canggih dalam ketenteraan. Yang kedua, menguasai teknologi terkini peperangan. Ketiga, kemahiran dalam perancangan strategi. Seterusnya, yang akhir sekali, latihan fizikal, mental dan rohani. Seterusnya, kami sediakan satu sesi soalan. Contoh soalan kebat. Berdasarkan artikel dan keratan akhbar tersebut, buat satu rumusan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh selaras dengan kehendak Islam. Jawapannya, langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan adalah dengan menambahkan aset negara seperti kenderaan pengangkutan anggota berperisai. Hal ini disokong dengan mengukuhkan strategi dakwah dalam Angkatan Tentera Malaysia. Sebagaimana firman Allah, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, yang bermaksud, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka, musuh yang menceroboh dengan kekuatan yang kamu miliki, dan daripada pasukan kedua yang dapat menggetarkan musuh Allah. Kesimpulannya, kita hendaklah bersedia melawan musuh yang cuba menceroboh negara kerana perbuatan tersebut termasuk dalam hal jihad. Akhir sekali, sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Pengetua SMKA Haji Muhammad Yassin, Ustaz Muhammad Azhar bin Tumin dan guru-guru PSI iaitu Ustaz Sani dan Ustaz Abdullah kerana sudi membimbing dan memberi galakan kepada kami dalam usaha untuk menyiapkan video tajuk PSI.
untuk tingkatan 5. Semoga usaha kecil kami ini memberi manfaat kepada semua pelajar di Malaysia yang menduduki subjek PSI SPM. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.